Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk PDPR offline hari ini kita akan belajar tentang bidang hadis, tajuk berkaitan dengan sayangi pemimpin kita. Okey, dalam buku teks awak boleh rujuk muka surat 39. Okey, dalam muka surat tersebut ada mengatakan tentang hadis Nabi yang mengatakan bahawa kita seharusnya mendengar dan mentaati pemimpin selagi mana pemimpin itu tidak melakukan sebarang maksiat. Okey, Ustazah bacakan hadis tersebut. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sam'u wa ta'atu 'alal mar'i muslim fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah fa iza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Okey, kalau kita lihat terjemahan hadis yang bermaksud Rasulullah SAW telah bersabda, wajib ke atas seorang Muslim untuk mendengar dan mentaati kepada pemimpin dalam perkara yang dia suka dan benci selagi dia tidak diperintahkan untuk melakukan maksiat. Apabila diperintahkan untuk melakukan maksiat, maka tiada kewajipan untuk kita mendengar dan kita taat kepada pemimpin tersebut. Baiklah, bagaimanakah cara untuk kita menjadi pemimpin yang disegani? Okey, untuk menjadi pemimpin yang disegani, kita mestilah seorang yang jujur, amanah dan tegas dalam setiap perkara yang kita lakukan. Kita kena tunjukkan kewibawaan kita sebagai seorang ketua dan sebagai seorang pemimpin. Okey, boleh muka surat sebelah pula. Okey, ini adalah mengenai tentang maksud pemimpin. Pemimpin itu adalah seorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengetuai serta memimpin sesebuah kumpulan, persatuan, organisasi ataupun sesebuah negara. Jadi, sebagai seorang pemimpin, dia mesti ada rasa tanggungjawab untuk melaksanakan tugasan yang diamanahkan kepada dia. Jadi seperti yang Ustazah dah terangkan sebelum ni, di sekolah kita ada pemimpin. Seperti dalam sebuah sekolah tu, pemimpin kita adalah guru besar. Dalam kelas kita ada pemimpin kita iaitu ketua kelas. Dan di dalam rumah kita ada pemimpin kita iaitu ibu dan ayah. Oleh itu, kita mesti taat dan patuh kepada pemimpin kita selagi mana ia tidak melanggar syariat dan tidak melakukan maksiat. Dalam slide ini, dia menerangkan tentang cara kita untuk mentaati seseorang pemimpin. Okey, yang pertama, patuh kepada pemimpin yang beriman dan bertakwa. Okey, yang kedua, kita kena pilih pemimpin yang adil dan amanah. Yang ketiga, kita kena bekerjasama dengan pemimpin untuk melakukan kebaikan. Yang keempat, saling nasihat menasihati dengan penuh hikmah. Yang kelima, kena sentiasa mendoakan kesejahteraan. Yang keenam, kita kena menghargai jasa dan pengorbanan beliau. Jadi, lebih-lebih lagi pemimpin yang berada di rumah iaitu ibu dan ayah, kita sebagai seorang anak mestilah menghargai, menghormati antara satu sama lain, dan yang paling penting kita kena menghargai jasa dan pengorbanan yang ibu bapa kita telah korbankan untuk kita. Baiklah, bagaimanakah cara untuk kita menghargai jasa dan pengorbanan ibu bapa kita? Okey, yang pertama, kita sentiasa mendoakan kesejahteraan ibu bapa kita. Yang kedua, kita sering mengucapkan lafaz maaf kepada ibu bapa kita. Maksudnya sebelum kita nak tidur tu, salam ibu bapa kita, cakap, ayah, mak, maafkan saya sepanjang hari ini. Contohnya. Baik, kita lihat pula apakah kepentingan kita mentaati pemimpin. Yang pertama, akan mengeratkan hubungan yang baik antara pemimpin dengan orang bawahannya. Okey, yang kedua, akan mengembangkan syiar Islam. Yang ketiga, apabila kita mentaati pemimpin, ia akan mengelakkan pergaduhan dan perselisihan faham. Yang keempat, menjamin keharmonian negara. Yang kelima, akan memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keenam, akan disegani dan dihormati oleh negara-negara luar. Baiklah, Ustazah dah terangkan tentang maksud hadis.
maksud pemimpin, cara-cara untuk kita mentaati pemimpin dan kepentingan mentaati pemimpin. Jadi untuk slide ini, Ustazah telah beri awak satu latihan mengenai apakah tindakan kamu sebagai seorang ketua kelas. Okey, awak nampak gambar pertama, ada gambar pergaduhan. Okey, awak anggap awak sebagai ketua kelas dan apakah tindakan kamu untuk meleraikan pergaduhan tersebut. Yang kedua, okey, apakah tindakan saya sebagai seorang pengawas? Okey, bila kita nampak gambar nombor 2 itu, murid berebut-rebut untuk membeli makanan di kantin. Okey, gambar yang ketiga. Apakah tindakan saya sebagai ketua kampung? Terlihat gambar yang ketiga itu di mana seorang ketua kampung memberi nasihat kepada mangsa-mangsa banjir. Okey, apakah tindakan sebagai seorang ketua kampung? Yang keempat, apakah tindakan saya sebagai pemimpin negara? Dalam gambar yang keempat itu menceritakan tentang sambutan Hari Kemerdekaan. Jadi Ustazah nak awak rumuskan apakah tindakan-tindakan yang perlu kamu lakukan sebagai seorang ketua kelas, sebagai seorang pengawas, sebagai seorang ketua kampung dan sebagai pemimpin negara. Jadi awak gunakanlah idea-idea awak mengolah dan awak membina ayat berdasarkan kepada gambar yang diberi. Baiklah, Ustazah beri untuk awak siapkan homework dan Ustazah bagi masa tempoh seminggu untuk awak siapkan homework ini. Dan boleh hantar dalam grup channel Telegram Ustazah Izma. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu depan. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga solat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.